Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah masih lagi mengizinkan kita untuk kita berada di taman-taman syurga ya di dunia ini, insya-Allah. Baik, seterusnya pagi ini muka surat berapa ya? 74. Okey. Okey, baik. Baik, muka surat 74, Al-Hadisur Rabi' wal Ishrun. Ya, hadis yang ke-24. An Ya'la, an Sayyidina Ya'la bin Murrah, ya, daripada Sayyidina Ya'la bin Murrah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah, ya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Husainun minni wa ana min Husain. Ya, Sayyidina Husain, ya, sebahagian daripada-ku, kata Rasulullah, dan aku merupakan sebahagian daripada Sayyidina Husain. Ahabballah, dan Allah mencintai man ahabba Husainan, kepada orang yang mencintai Sayyidina Husain. Jadi salah satu daripada kita akan digolongkan di kalangan golongan yang dicintai oleh Allah apabila dalam hati kita mencintai cucunda Sayyidina Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Salah seorangnya ialah Sayyidina Husain. Dan disebutnya lagi, Rasulullah sebut lagi, Husainun sibtun minal asbat. Husainun, Sayyidina Husain, sibtun, daripada sekalian sibt. Apa makna sibt? Kita lihat yang kat bawah tu. Tapi kalau terjemah sibt ni, terjemah mudahnya ialah cucu. Sibtun ni cucu. Minal asbat, daripada cucu-cucu Sayyidina Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita boleh terjemah begini, Sayyidina Husain sibtun, salah seorang daripada cucu, minal asbat, daripada cucu-cucu dan zuriat Sayyidina Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Sibtun tu seorang, asbat itu ramai. Maknanya apa? Maknanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan seorang, bukan dua. Yang kita selalu sebut Sayyidina Husain dengan Sayyidina Hasan. Tapi bila mana dijamakkan perkataan itu, dipluralkan perkataan itu, maknanya sampai sekarang, ya, sampai sekarang ada, ya, ahlul baitin Nabi, ya, ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab tu satu perkara kita nak kata apa, ya, ada orang, saya pernah sebut di sini juga, ada orang ni kita tak tahu apa masalah dia. Dia suka pertikai keturunan orang. Contohlah, ni orang kata ni para habaib, para habib. Habib ni ialah gelaran kepada ulama-ulama di kalangan ahlul baitin Nabi, ahli keluarga Nabi, yang biasanya berasal daripada Hadramaut, Yaman. Habib, gelaran ulama di kalangan, ini yang pertama, ya, yang pertama. Yang keduanya, kalau sebut Habib kat depan, kalau dia daripada Yaman, biasanya dia daripada keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada kat belakang tu Al-Aidrus, Al-Haddad, As-Saggaf. Itu silsilah dia lah. Ya, daripada ayah dia ke mana. Walau bagaimanapun, kalau di awalnya disebut Habib, itu adalah keturunan ahli keluarga Nabi, cucu-cucu, cicit-cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pula, bila mana kita gelar dia tu Habib, pertama dia keturunan Rasulullah, yang kedua biasanya dia adalah ulama-ulama di kalangan ahli keluarga Nabi. Itu. Tapi ada orang ni dia petikai. Ya ke keturunan Rasulullah? Ni dia orang ada masalah lah kalau orang suka petikai keturunan orang. Kalau kita tanya, tuan-tuan dan puan-puan, keturunan mana? Keturunan Tok Janggut ya? Keturunan Tok Kenali? Atau keturunan apa belah-belah Terengganu tu? Tok Gajah, tu Pahang. Nanti kalau contohnya, ustaz keturunan saya ni keturunan Tok Gajah, contoh. Ya ke ustaz? Lah, takkan kita nak bohong keturunan kita? Keturunan daripada pokok buluh bentung. Kalau kita cakap macam tu, petikai. Tapi jangan kita petikai keturunan orang. Dah dia kata dia keturunan tu lah. Saya ni keturunan raja-raja contohnya. Ya ke raja? Raja apa? Raja Gopal. Kenapa kita nak rendah-rendahkan keturunan orang? Inilah yang berlaku di luar masyarakat. Ya, sehingga kau pertikai. Orang ni keturunan Rasulullah. Betul ke keturunan Rasulullah? Dah dia kata dia keturunan Rasulullah. Kalau dia menipu, habislah dia. Kerana dia telah menggunakan nama Rasulullah. Dan tak akan mungkin orang ni, walau sejahat mana pun, dia nak tipu atas nama Rasulullah. Kecuali memang dia betul-betul jahat lah, kita tak tahulah. Yang ni
Pagi ni nak cakap apa ya? Nak cakap bahawa kalau kita mencintai cucu-cucu Nabi, salah seorangnya di sini disebut secara terang-terang Saidina Husain, Allah pilih kita untuk kita dijadikan orang yang dicintai oleh Allah. Biar ada dalam hati kita. Sayang tak pada Nabi, ya sayang. Sayang tak pada cucu-cucu Nabi, ya sudah tentu kita sayang. Maka Allah menyayangi kita. Itulah yang dikatakan ahabballah man ahabba Husainan. Allah Ta'ala ini mencintai orang yang mencintai Saidina Husain. Kenapa? Sebab Saidina Husain adalah salah seorang daripada sibtun minal asbat, ya, daripada sibtun. Kalau kita lihat nota kaki di bawah tu, sibtun bermaksud orang yang akan memiliki keturunan yang ramai. Itu salah satu maksud. Tengok, Nabi dah mesej kat kita 1400 tahun dahulu bahawa walaupun cucu Nabi kita nampak 2 orang, tapi mereka akan berkembang dan kita berkembang biak ni lain pula macam cerita dia. Kan, keturunan-keturunan yang ramai sampai bila? Sampai kiamat. Mana contoh, mana bukti? Buktinya akan lahirnya Imamul Mahdi. Imamul Mahdi itu siapa? Nabi bagi tahu, salah satu daripada keturunan Nabi Muhammad, Imam Mahdi. Nama dia sama dengan nama Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Baik, kalau Nabi kata akhir zaman nanti akan adanya Imam Mahdi daripada keturunan Nabi, itu daripada mana? Daripada keturunan lepas satu lah. Tidak kata lepas Nabi, lepas Saidina Husain, Saidina Hasan pun tak ada, kemudian muncul keturunan. Daripada mana lahir? Kan? Sudah tentulah daripada zaman Nabi dulu sampailah sekarang ni, sampai akan datang nanti, sudah tentu ada keturunan Nabi yang melahirkan zuriat Nabi. Sampailah terlahirnya Imamul Mahdi. Jangan kita petikai, ya, ni keturunan mana betul ke ni? Ni Said ni. Said lahir malam Jumaat ke Said? Lah, kenapa kita nak petikai orang? Ada orang petikai. You ni Said kan? Ya. You Said ni sebab you lahir malam Jumaat kan? Betul. Ya, sebab ada juga wallahualam, tapi dah dia Sayyid, dia Syarifah. Okeylah, kita hormati dia sebagai keturunan Rasulullah. Ya. Kalau dia tidak keturunan Rasulullah pun, kalau kita hormat sama-sama kita pun, kan? Apa salahnya? Akhlak yang mulia. Kalau kira-kira hadis ni dah selesai dah. Ringkas belajar. Tapi kita lihat muka surat 75 tu. Sedikit fahamlah insya-Allah. Hadis ini menjelaskan tentang ketinggian kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap cucundanya, iaitu Saidina Husain bin Saidina Ali radhiyallahu anhuma, serta galakkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai beliau dengan sepenuh hati sebagaimana kecintaan mereka terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi nak zahirkan. Di sini kita dapat belajar, kalau kita dah jadi nenek, jadi datuk kan, kita kena zahirkan kecintaan kepada cucu-cucu kita. Ya, tapi jangan pilih. Nanti cucu yang satu lagi, mak yang satu lagi, anak yang satu lagi, dia tengok aja. Kenapa nenek lebihkan yang anak alung lah? Yalah, sebab anak alung kan lahirkan cucu pertama. Ya ke? ni kadang-kadang ada juga ni. Lain macam aja Ninda ni. Ya, duk lebihkan situ. Yalah, ini cucu nenek, cucu pertama nenek. Nenek dapat apa? Title nenek ke apa? Dapat title datuknya sebab ni lah yang lahir. Betul juga, tapi jangan kita beza-bezakan. Ya, walau bagaimanapun sunnah Nabi. Kalau kita belajar salah satu sunnah Nabi, seorang datuk, seorang nenek menzahirkan kecintaan kepada cucu dia. Salah tak? Tak salah. Sunnah Nabi, dapat pahala. Okey, insya-Allah ya. Kerana Nabi sendiri pun menzahirkan. Allah. Tapi apa rasa hati Nabi kan? Ya, bila mana orang pancung kepala cucu dia. Allah. Inilah ya ujian kepada Sayyidina Rasulullah dan kepada cucu baginda Rasulullah SAW. Baik, beliau bukan sekadar cucunda baginda Nabi yang tercinta, bahkan imannya, amal ibadahnya serta akhlaknya mengikuti nendanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia Nabi sebut Sayyidina Husain sebahagian daripada aku dan aku merupakan sebahagian daripada Sayyidina Husain. Dari sudut mana? Dari sudut rupa parasnya, dari sudut akhlaknya, ibadahnya, hampir sama.
Wallahu alam. Ya, kita teruskan pada al-hadis al-khamis wal 20. Baik, cuma nak sedikit lagi. Jadi sekarang Saidina Husain dah tak ada, dah wafat. Maka walaupun dah wafat, kena ada rasa cinta kita kepada Saidina Husain dan Saidina Hasannya sekali lah, dan termasuk Ahlul Baitin Nabi yang ada sekarang ini. Ya, macam Habib Omar keturunan Nabi. Ya, daripada Saidina Husain ataupun Saidina Hasan. Dia kat belakang tu, kalau dia keturunan Saidina Hasan, Al-Hasani. Kalau dia keturunan Husain, Al-Husaini. Cuba tengoklah belakang tu. Dia akan sebut. Kenapa? Kerana dia berbangga dengan dia adalah Ahlul Baitin Nabi. Kita pun bangga kan. Kalau ayah kita siapa? Kita bangga dengan ayah kita. Takkan kita tak bangga dengan ayah kita? Ni bin apa ni? Tak payah cakap lah bin apa. Diam-diam je lah. Tapi Alhamdulillah kita kat Malaysia kan. Kita kat Malaysia isi borang ke apa mesti bin atau binti. Saya belajar kat Indonesia, kalau kita tanya, jarang. Nama apa? Cakap nama. Ayah apa ya? Ayah termenung sekejap. Kalau kat Arab lagilah, dia kena sebut 3. Nama apa? Isi borang, tak boleh isi borang dengan 2. Muhammad bin Abdullah, tak boleh. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Mesti 3. Kita pun kalau pergi ke sana, isi borang tak diterima borang kita. Maknanya apa? Maknanya dia ingin kita jaga keturunan. Itu Islam yang ajar. Ya, keturunan ni mesti diingat. Tapi kita orang Malaysia jarang kan. Paling-paling pun 3 lah kan. Kalau keempat tu tak ada. Keempat, kelima lagi lah. Tapi sepatutnya kena cari. Cari, tulis balik. Moga-moga anak kita ke belakang sana tu, dia dapat tahulah 10 ke atas daripada kita ke. Tolong bagi tahu. Pesan. Ya Along, Angah, ni ayah ni, tolong ingat ni nama ayah. Ya, bagi tahu kat cucu, bagi tahu kat cicit tu. Kita mula dengan kita lah. Okey dah, selesai insya-Allah ya. Al-hadis al-khamis wal 20. Hadis yang ke-25. An Sayyidina Abi Hurairah, ya, daripada Sayyidina Abi Hurairah. Qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbal ansara ahabbahullah. Man, sesiapa sahaja. Kalau ni terjemah lama, barang siapa. Kalau kita terjemah man ni, sesiapa. Man ni dia satu kata isim mausul lil aqil. Itu kalau kita belajar biasa-biasalah. Isim mausul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk yang berakal. Iaitu orang lah. Orang. Jadi kalau kita terjemah man, sesiapa sahaja. Tapi kalau tapi zaman dulu dia terjemah barang siapa. Sebenarnya kita ni bukan barang kan. Ke apa barang? Tu biasa, tapi tak ada masalah. Ini bahasa lama, tak ada masalah. Tapi sesiapa sahaja. Maknanya di situ apa maksud? Kadang-kadang kita rasa kita ni apa? Kita ni hina kan, tak layak mencintai orang yang mulia. Betul tak? Betul. Siapa macam tadi? Siapa yang kita nak cinta tadi? Cucu Nabi. Layakkah kita nak cinta cucu Nabi? Contoh sekarang ni, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, layakkah kita bercinta dengan anak agung, anak sultan ni? Layak tak? Tak layak? Ada yang layak. Layak, okey lah. Tapi kalau orang tanya, you tu siapa? Nak cinta I? Sudah. Antara 2 darjat. Tapi sebenarnya macam saya ajar tuan-tuan dan puan-puan, cinta ni tak perlu daripada dia, cinta hanya daripada kita. Yang tu Alhamdulillah akak faham apa yang saya ajar sebelum ni. Yang lain faham juga. Apa makna cinta? Cinta ni adalah kita mencintai dia. Dia cinta kat kita, dia tak cinta, itu dia punya pasal lah. Tapi kita nak kata apa tak dia? Kadang-kadang kita rasa, layak tak aku ni? Sebenarnya Nabi mengajar kita, mencintai orang yang mulia itu adalah kemuliaan. Dan cinta tidak semestinya kita berada dengan dia. Betul? Kau mesti kita duduk dengan dia. Tu yang keluar satu istilah, cinta tidak semestinya memiliki. Tu dah warak dah tu. Dah nak jadi wali dah tu. Okeylah, tak apalah, setakat tu lah ya. Tapi walau bagaimanapun saya nak sebut apa yang tadi, yang kita faham bahawa kadang-kadang kita rasa diri kita tak mulia. Tak apalah, kita cinta Allah. Moga-moga dengan cinta kita kepada Allah itu kita jadi manusia mulia.
Itu dia punya poin dia. Kemudian siapa lagi yang kita nak cintai? Man, sesiapa sahaja. Itu saya nak hurai perkataan, jangan pula kita rasa siapalah aku nak cintakan dia. Tak. Ya, boleh. Ya, kita cinta. Maka sesiapa sahaja di kalangan kita ni, walaupun kita rasa kita insan yang berdosa, ahabba al-ansar, mencintai golongan ansar. Kita dah tahu dah ni kan, dalam sejarah Islam ada dua golongan yang begitu sekali hebat. Ya, dalam sejarah Islam, pertama golongan muhajirin, yang kedua golongan ansar. Golongan muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dan golongan ansar yang menunggu Nabi di Madinah untuk menyambut Nabi sebagai ansar ni daripada Nasara. Nasara tolong, bantu. Ansar golongan-golongan pembantu Nabi. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, maka dia akan dicintai Allah. Ya, dia akan dicintai Allah. Sampai tahap ini Nabi ajar kita. Maka kena tahulah, kena belajarlah siapakah golongan Ansar. Namanya, ya, betapa hebatnya golongan Ansar ni kan, yang kita dengar kisahnya. Bila mana sahabat-sahabat Nabi Muhajirin sampai ke Madinah, tak ada apa-apa. Ya, kerana dihalau ya oleh kaum musyrikin Mekah. Sampai ke sana, ya, Nabi persaudarakan. Yang ni saudara dengan ni, yang ni saudara dengan ni. Maka bila mana dia menerima, ya, golongan Muhajirin sebagai saudara dia, maka dia bagi kebun. Bahkan bukan setakat bagi kebun, dia bagi apa? Bagi isteri. Ya, dia ada 3 isteri contohnya, bagi. Ya, dia bagi pula, dia suruh pilih yang mana satu. Ya, bukan kata bagi yang paling tu kan. Tak adalah kan. Yang paling berumur. Boleh, I boleh bagi, you pilih ni. Ni 70, you ambil ni. Tak kan. Tak adalah. Tak ada, itu sejarah yang kita belajar lah tuan-tuan. Ya, maknanya dia sanggup berkorban. Maka mereka ni, maknanya siapa mereka ni? Mereka memiliki hati yang begitu mulia. Orang yang begitu sekali tinggi adab dan akhlak dan pengorbanan. Maka mereka layak dicintai oleh umat Islam. Ni sekarang ni Nabi ajar kita. Tetapi kita dapat apa kalau kita mencintai mereka? Allah mencintai kita. Gitulah. Waman abghadal ansar. Sebaliknya, waman, sesiapa sahaja, abghadal ansar, yang benci atau yang membenci golongan ansar, abghadahullah, Allah akan membencinya. Ya, Allah akan membencinya. Wal-iyazubillah. Ya, moga-moga Allah letakkan dalam hati kita semua dan hati zuriat anak cucu kita mencintai golongan Ansar. Ya, kerana itu adalah hasrat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya kita juga mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sikit muka surat 77. Baik, hadis ini menyentuh tentang kemuliaan golongan Ansar, sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelebihan yang akan diperolehi oleh golongan yang mencintai mereka, dan Nabi juga bagi amaran terhadap golongan yang membenci mereka. Hal yang demikian ini kerana golongan Ansar adalah golongan yang banyak berkorban. Itu yang kita sebut tadi, dalam membela dan membantu dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajaran keduanya apa? Pengajaran keduanya, kalau kita nak tambah lagi nilai cinta Allah kepada kita, kita kena sanggup berkorban untuk membela dan membantu dakwah. Ya, mengajak orang kepada Allah, itu dakwah. Ad-da'i ilallah. Ya. Dalam dunia sekarang, kalau kita nak bincang tajuk dakwah ni banyak. Cuma saya nak sebut beberapa perkara. Pertama sekali, dakwah ni ialah kita mengajak orang kepada Allah, bukan kepada diri kita. Ya, ramai yang mengaku pendakwah. Kan? Tambah-tambah ustaz lah kan? Ustaz ni. Siapa? Pendakwah bebas. Pendakwah bebas ke? Bebas berdakwah. Wallahu a'lam. Kan? Tapi nak bagi tahunya, mengaku. Kalau kita mengaku kita pendakwah, siapa yang mula-mula sekali jadi pendakwah? Ad-da'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke mana Rasulullah mengajak manusia? Kepada dirinya atau kepada Allah? Kepada Allah. Mana dalil Quran? Allah sendiri menyebut, ya ayuhan nabi, wahai nabi, inna arsalnaka syahidan, kami telah mengutus kamu, tugas kamu pertamanya sebagai saksi, wa mubasyiran, tugas yang kedua memberi berita gembira, wa nadhiran, tugas ketiga ialah memberi berita amaran tentang hidup ada akhiratnya, ada nerakanya, ada azabnya, wa da'iyan ilallah. Ni. Dan kamu ni sebagai da'i,
yang mengajak dan menyeru manusia kepada Allah. Ya. Saya belajar subjek dakwah ni detail sikit dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Beliau mengatakan apa makna ad-da'wah? Jam'ul khalqi alal khaliq. Jam'ul khalqi, kita himpunkan berapa ramai orang, himpunkan orang untuk siapa? Kepada Al-Khaliq, kepada yang mencipta. Ya, kita ajak orang supaya cinta Allah, beriman pada Allah, taat pada Allah. Ya, dan minat kepada Allah, cenderung kepada Allah, bukan kepada diri kita. Dan kita jangan buat sesuatu dalam hati kita niat supaya orang suka kita. Ya, sebab tu kadang-kadang ada setengah tu dia menyanyi kan, dia menyanyi supaya apa? Supaya orang minat kat dia. Ustaz ni pandai menyanyi lah. Ai minatlah kat dia sebab suara dia merdu. Adakah membawa kepada Allah atau kepada diri dia? Tu kena hati-hati. Ya, boleh tak boleh menyanyi? Boleh. Ya, tapi tengok lagu lah kan. Lagu apa nak menyanyi? Kain pelekat. Tudung periuk. Tu boleh. Tak salah kan? Ke haram juga. Bukan masalah apa. Cerita pasal kain pelekat aja. Tapi kalau cerita pasal apa? Tipah tertipu. Kenapa nak tipu-tipah? Sebab lagu-lagu setengah-setengah tu memuja perempuan. Ya, kerana perempuan lautan api sanggup renang. Kerana perempuan nak berbulan madu di atas di awan biru. Wah. Tak adalah tu boleh tak ada masalah ya. Yang pentingnya dia tidak melalaikan kita. Islam ni ada sesuatu bukan sesuatu lah. Islam ni adalah cara hidup yang paling sempurna. Dan yang paling apa kita nak kata apa ya? Yang paling meraikan kehendak manusia. Tapi dengan jalan yang benar, dengan jalan yang betul, dengan batas-batas akhlak dan adab yang mulia. Ya, macam perempuan nak dengar lagu, nak jemput siapa, jemputlah. Ini dewan ini. Tapi sesuai tak dewan ni nak menyanyi? Nak panggil artis-artis kan? Panggil artis perempuan saja. Kita jangan datang. Ni, juru-juru kamera ni tak ada dah. tak ada lah ya. Kita jangan datang, jangan duk sibuk dengan dia sebab dia nak dengar menyanyi. Kita bagi kat dia. Dia juga orang perempuan juga nak berhibur kan? Kita buatlah minggu depan program kita. Kita panggil lah Datuk Jamal Abdillah ke apa. Saya pun nak datang juga. Betul. Hiburan yang tidak melalaikan. Waktu zuhur berhentilah, solatlah. Jaga adab, jaga apa semua sekali. Itulah Islam. Tutup aurat. Perempuan sama perempuan. Ya, orang lelaki sama orang lelaki. Tak ada masalah. Ya. Cuma benda ni dia sebenarnya ada dua saja. Satu benda ada dua. Benda yang membawa haram ada dua. Pertama, dia menimbulkan fitnah. Dia jadi fitnah. Contoh. Ya. Contoh, kita panggil penyanyi. Panggil contohnya apa? Penasyid lah, Mahizin kan, Mahizin. Kemudian datang puan-puan tengok Mahizin, ya Allah, rasa Mahizin lebih cantik pada suami. Itu fitnah. Baru teringat-ingat Kak Mahizin handsome. Ada makcik kata handsome juga Mahizin. Memanglah dia orang Arab, handsome. Ya, handsome juga. Kemudian balik duk termenung. Yang tu haram sebab dah terfitnah. Yang kedua, kalau lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki lah. Jangan timbul gairah. Ada doktor saya dulu masa di Azhar dulu, kalau kita tengok pokok kelapa pun timbul gairah pun jangan tengok. Tak boleh. Tengok pokok kelapa timbul gairah. Pelik. Ya, saya pernah tengok di mana dulu saya pergi ada satu tempat. Dia peluk pokok apa tu? Pokok apa? Yang tepi jalan tu kan macam pokok kelapa tu. Pokok pinang. Faham tu. Dia pergi peluk, saya tengok lama saya duduk berhenti tepi jalan, saya tengok dia ni duduk peluk apa ni? Maknanya ada. Saya pun ingat kat doktor saya dulu. Patutlah dia bagi contoh tu. Maknanya dia bagi contoh pada masa tu dia kata gairah ni contoh kalau kita tengok pokok tamar. Pergi peluk pokok tamar, duduk cium pokok tamar, tak nak balik duduk kat situ kan. Tak ingat kat isteri kat rumah, nampak pokok pun haram kalau dah jadi gairah. Kemudian saya pun tak, ke doktor ni ada ke orang nak peluk pokok tamar? Kalau tempat kita ni ada ke orang pergi peluk pokok kelapa? Rupa-rupanya ada. Saya tengok depan,
betul lah. Maknanya ulama ni dia cakap, betul lah, ada lah. Kan baru ni kan ada kena tangkap kat satu tempat tu, dia dengan kambing. Takat tu dululah. Maknanya kalau ada orang ni sampai tahap tengok kambing pun dia gairah, haram dia tengok. Okeylah, ni tajuk kita apa pula ni? Kan? Tapi alhamdulillah selesailah di situ. Apa yang kita nak sebutnya bahawa jangan kita bawa orang kepada diri kita. Allah nampak dalam hati kita. Kemana kita nak bawa ramai-ramai yang kita duduk mengajar selama ni, kemana kita nak bawa, Allah nampak. Ya, maka kita kena istighfar sebagai seorang pendakwah. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita berkorban membela dan berjuang atas dakwah Rasulullah, mengajak orang, kita akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua saya nak sebut hukum dakwah bukan pada ustaz ya. Hukum dakwah ni wajib ala kulli mukallafin. Ya, kepada semua orang mukallaf, lelaki dan perempuan. Cuma kadar kemampuan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan ni pun bukan boleh berdakwah, wajib berdakwah. Dan boleh. Boleh. Jangan kata saya ni boleh tak ustaz. Saya ni tak belajar. Kan dah khatam banyak kitab. Ni yang keberapa dah ni? Allah haula wala quwwata. Sampai tak ingat entah yang keberapa. Ni, maknanya ada ilmu, ada. Jadi sampaikan apa yang sekadar ada. Kita dapat cinta daripada Allah. Kenapa? Kerana membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai. Muka surat 78. Al-hadisus sadis. Ya, hadis yang ke-6 wal ishrun 20, maknanya 26. An Sayyidina Abdul Muhaimin bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad an abihi, ya, daripada Sayyidina Abdul Muhaimin daripada Ibnu Abbas, Ibnu Sahal, Ibnu Sa'ad daripada abihi, daripada ayahandanya, wa an jaddihi daripada nendanya, datuknya, anna Rasulullah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala, ya, telah bersabda, ahibbu Quraisyan, hendaklah kamu mencintai golongan Quraisy. Ni satu lagi. Ya, bukan setakat ni, lebih umum. Tadi khusus cucu Nabi, kemudian lebih umum sikit golongan Ansar, sama juga golongan Muhajirin, sama. Kemudian golongan Quraisy. Golongan Quraisy ni kenapa? Kerana golongan Quraisy yang mana? Yang datang berhijrah tu khususnya iaitu golongan Muhajir. Dan umumnya semua keturunan Quraisy. Fa innahu, maka sesungguhnya, man ahabbahum, sesiapa yang mencintai mereka, ahabbahullah azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Ya, Quraisy adalah keturunan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat muka surat 79 tu. Kaum Quraisy merupakan golongan Arab yang termulia. Mereka berketurunan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendiami lembah yang berkat, padanya terdapat Kaabah, dan Allah menyebut tentang kaum Quraisy dalam surah yang dinamakan sempurna nama mereka, surah Quraisy. Ya, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-saif. Li'ila fi Quraisyin, kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy, iaitu penduduk Mekah daripada keturunan Quraisy. Ila fihim rihlata syita'i was-saif, iaitu kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka menjalankan perniagaan pada musim sejuk. Mereka, kita nak tengok kan, kenapa Allah namakan mereka ni kaum jahiliyah, sedangkan pada waktu itu mereka dari segi ekonomi, saya tak pandai nak bincang tajuk ni, tapi walau bagaimanapun perniagaan mereka ni sudah sampai ke peringkat antarabangsa lah. Rangkaian ekonomi, duduk di Mekah, musim sejuk berniaga di Yaman, makna luar negara dia. Jadi kenapa dia digelar jahiliyah? Sedangkan dia orang bijak. Dia dalam bab pengurusan, dia mengurus golongan haji pada masa tu. Ada bahagian penempatan. Kalau kita kata apa, kementerian apa bahagian penempatan ni? Perumahan ke? Ada bahagian air. Dia ada bahagian air dia. Ni urus air. Yang ni urus penempatan. Yang ni urus tempat-tempat perniagaan. Maknanya mereka tak jahil. Ya, mereka tidak jahil. Habis kenapa mereka disebut jahiliyah? Nombor satu, kita kena ingat, orang itu walau setinggi mana dia punya pendidikan dia, kelulusan dia, title dia, selagi mana dia tidak mengenal Allah dan dia sembah selain Allah, maka dia masih lagi dianggap jahil. Ni ya, kita kena bebaskan diri kita daripada kejahilan. Pertama sekali, jangan sampai kita ni titlenya itu dan ini, itu dan ini, tapi kita tak kenal Allah, dan kadang-kadang kita taat kepada selain Allah.
maka kita masih digelar manusia jahil. Walaupun orang gelar kita ni golongan apa? Macam-macam lah kan. Ahli akademik lah, macam-macam lah, wallahu alam. Baik, maka musim sejuk dia pergi ke Syam. Mungkin musim sejuk ke Yaman, minta maaf. Ya, kemudian wasaif, musim panas dia pergi ke Syam. Syam sekarang ni Syria lah. Jordan, Syria. Baik, falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan yang menguasai rumah Kaabah ini. Al-Bait. Al-Bait itu ialah Kaabah. Siapa Tuhan Kaabah? Ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ada, saya ingat lagi, Tuhan Kaabah, iaitu Tuhan yang memiliki Kaabah. Tu jangan salah faham tu, tapi bahasa Arab tu dia tulis ya, rabb hadzal bait. Rabba, Tuhan, hadzal bait, rumah ini, Tuhan rumah ini. Maknanya Tuhan yang menguasai rumah ini. Ada tu satu masa mengaji dulu, ya Rabba ma sekejap. Tak ingat pula dah. Ya Rabba ma katawassafa. Ya Rabba ma katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an li du'ana. Ni antara dulu-dulu duduk mengaji. Mengaji pun bukan dulu-dulu juga, masuk kat Yaman tu. Jadi macam ni. Ya, orang Arab ni bila mana dia cerita satu benda, dia ada alunan tentang benda tu. Lagu-lagu macam kita lah, ada lagu Malaysia kan. Aku anak Malaysia ke apa? Masa tu sedap juga menyanyi masa tu. Jadi terasalah kita ni anak Malaysia rupanya. Alhamdulillah tak ada, tapi Arab pun dia ada macam tu. Walau bagaimanapun dia menyandarkan Allah Taala itu Tuhan kepada Mekah, Tuhan kepada Kaabah. Jadi maksudnya kita fahamlah, jangan faham zahir begitu, iaitu Allah yang menguasai Mekah, yang menguasai Kaabah. Itu maksud dia. Allazi at'amahum min ju', dialah Allah yang memberi mereka penghidupan, menyelamat mereka daripada kelaparan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka daripada ketakutan. Ya, yang memberi kekenyangan, memberi kepada kita kelapangan, ketenangan ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni saya rasa tak perlu saya hurailah, saya yakin tuan-tuan cukup faham. Cuma kita baca dalil lagi untuk menguatkan pemahaman kita. Nabi dalam satu sabda meriwayatkan atau bersabda, innallaha astafa min waladi Ibrahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih daripada kita nak sebut anak-anak ataupun keturunan Nabi Ibrahim, iaitu siapa? Ismail. Nabi Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah, dan Allah Ta'ala memilih Kinanah daripada anak-anak keturunan Nabi Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan, dan telah memilih Quraisy daripada anak-anak keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy min Bani Hashim, ya, dan telah memilih Bani Hashim daripada anak-anak keturunan Quraisy. Ni kata Nabi, ya, wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilihku daripada Bani Hashim. Nak bagi tahu apa ni, Nabi ni apa makna diguna perkataan istafa? Sebab tu salah satu gelar Nabi ialah Al-Mustafa. Apa makna Al-Mustafa? Yang terpilih daripada yang dipilih-pilih. Mahizin cakap lah, saya tak pandai nak cakap. Dia chosen one ke apa? Betul? Ini tuan-tuan lagi mahir lah. Kalau the one, tak boleh. Ke the one maknanya lain pula. Nabi adalah yang terpilih daripada yang dipilih-pilih. Yang ni dah detail dah ni. Kalau kita contohnya Allah Ta'ala ni, ada satu hadis Nabi ni, Nabi kata Allah Ta'ala ni mencipta makhluk. Faja'alahum firqatain. Lalu Allah bahagi dua makhluk ni. Makhluk ni manusia, ada dua. Dan Allah pilih aku dalam kumpulan makhluk yang terbaik. Ya. Kemudian daripada makhluk yang terbaik ni, Allah pilih lagi orang panggil apa Allah masalah? Kabilah. Allah pecah-pecah pada kabilah. Dan Allah pilih aku daripada kabilah yang terbaik. Daripada kabilah ni, ada lagi keluarga-keluarga yang terbaik. Dan Allah pilih aku dalam keluarga yang terbaik. Kemudian dalam keluarga yang terbaik ni, faja'alani khairihim nafsa. Allah jadikan aku ni insan yang paling baik dalam keluarga yang terbaik tu. Itulah Al-Mustafa. Boleh ya? Allah. Tapi daripada mana Nabi ni yang terbaik ni? Daripada Quraisy. Maka kita kena mencintai ya Quraisy,
dan Allah akan mencintai kita. Sebab tu disebut di situ mencintai kepada keturunan bukanlah sebahagian daripada sifat ta'assub yang ditegah oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang nasab tidak memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat, sebaliknya hanya amal soleh sahaja yang menyebabkan seseorang mendapat kebahagiaan di akhirat. Ada hadis Nabi, nasab ni dia tidak akan memberi manfaat. Walau contoh, minta maaf, walau contoh kita ni keturunan apa dulu. Ya, sampai akhirat dia tidak akan manfaat keturunan kita tu pada umumnya. Ya, nanti sampai akhirat saya ni jangan main-main keturunan presiden ni. Tak ada. Hatta Nabi sendiri pun menyebut satu sudut. Tapi jangan faham pula mentang-mentang Nabi kata tak ada manfaat nasab keturunan kita, yang ada manfaatnya di akhirat adalah amal ibadah kita, tapi tidak menafikan keturunan. Sebab tu dalam Islam dia ada 5 benda yang kita kena jaga. Salah satunya ialah nasab. Ya, nasab dia ini salah satunya. Baik, akan tetapi ia merupakan tanda kesyukuran kepada Allah yang wajib untuk dihargai sebagai kurniaan Allah. Kadang-kadang saya baca kat kereta tu, dia tulis lebay saleh. Okey. Ada perasan? Ke belah-belah jalan kebun aja. Saya kadang-kadang jumpa kat belah-belah jalan kebun. Alhamdulillah saya kata, oh terbaik dia ni, terbaik. Kenapa? Dia bangga dengan keturunan dia. Bahkan keturunan dia pula keturunan lebay. Alhamdulillah. Termasuk dalam agama, sekarang kita sedang, patutlah sekarang kita sedang belajar. Bahkan bukan setakat kita kena mencintai keturunan kita, kita juga kena mencintai keturunan orang lain. Ya. Salah satunya keturunan Quraisy. Cuma jangan cinta keturunan Firaun sudah. Tapi kita pun tak tahu dah siapa keturunan Firaun kan. Bukan kat sini. Sebab Firaun tu kat tapi kita kadang-kadang kita minat pergi ziarah dia kan. Sampai kat Mesir, yang peliknya kami masa kat Mesir dulu, ni tuan-tuan haji ya, tolong pesan kat anak-anak, kalau pergi Mesir jangan pergi ziarah Firaun dulu. Ustaz, Giza kat mana Giza? Nak pergi apa tuan haji? Nak pergi tengok piramid. Gini, kita pergi tengok kubur aulia dulu. Kubur wali-wali, kubur Saidina Hussein. Kan di Kaherah tu ada tempat nama Hussein. Di situlah Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Pergi ziarah Saidina Hussein dulu. Wallahu alam, ada setengah kata di situ hanya kepala dia. Tapi kubur Saidina Hussein ni banyak. Ya, tapi mungkin memang banyaklah sebab kepalanya dipenggal dan diselamatkan oleh pihak tertentu bawa ke Mesir katanya, wallahu alam. Kemudian badannya ada. Maka nanti kenapa kubur dia banyak? Memanglah. Jadi walau bagaimanapun kita bersangka baik dengan orang dulu, sebab kadang-kala orang dulu tu dia cerita satu lepas satu sampai ke kita. Macam sekarang ni kan, kita pergi ke satu tempat, orang kata ni kubur Tok Kenali ni. Kita kata ya ke? Dah orang cerita macam tu. Kalau kita nak ziarah lah, tak nak ziarah sudahlah. Tapi kita ziarah ulama dulu, ziarah wali-wali Allah dulu, barulah pergi ke Giza. Jangan sampai hari pertama tu tanya dah, Firaun duduk kat mana ya? Jangan. Firaun tu duduk kat Muzium Merah. Muzium Merah. Dia punya jasad dia duduk kat Muzium Merah di Tahrir. Saya sebulan sekali, 2 minggu sekali pergi ke Tahrir. Kerana di Tahrir tu dia ada hotel Hilton, dia ada Hong Kong apa bank. Ya? Hong Leong tak? Hong Kong. Masa dulu. Hong Kong saya tak ingat. Masa tu pelajar-pelajar Mesir, duit kena hantar dalam tu je. Daripada Malaysia ni hantar kat situ. Pergi kat situ lah. Alhamdulillah, setakat saya duduk pergi situ, duduk tengoklah muzium tu daripada luar, tak pernah rasa nak masuk tengok Firaun. Kena bayar pula tu. Baik kita guna duit beli kitab, ya bayar pergi tengok Firaun. Baik tengok dalam gambar je. Bukannya cantik sangat pun. Tak ada. Ya Firaun. Ya kalau handsome. Tapi memanglah jasad dia tak hancur, subhanallah ya. Allah nak tunjuk pada kita sampai akhir zaman. Ya dah ribuan tahun sampai sekarang tak hancur. Tapi itulah nak ingat ke, kita nak kata mungkin wallahualam kita pun tak tahulah ada tak ada lagi keturunan dia di Mesir. Ya walau bagaimanapun keturunan yang baik ini diajar oleh agama agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena ingat satu lagi, walaupun kita daripada keturunan yang baik, kita juga kena buat amal baik.
Yang saya ni ustaz keturunan Pak Imam ni, kan, jadi tak payah solat lah kan. Sebab ayah saya tu Pak Imam. Jangan. Ya Allah. Okey, kemudian yang terakhirnya di sini, maka orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Nabi, itu kesimpulan, pasti akan dicintai oleh Allah. Ya, Nabi cinta orang-orang miskin, Nabi cinta anak-anak yatim. Ni, ya, kita cinta kepada apa yang Nabi cintai. Nabi hormat pada orang tua, orang-orang yang usia emas. Ya, kita kena hormat sungguh-sungguh pada mereka. Ya, sebenarnya apa lebih orang lama ni? Apa lebih dia? Bukan. Umur dia lah. Lebih dia umur dia lah. Kan? Tapi lebihnya, dia sujud dulu pada Allah lebih pada kita. Dia baca Quran dulu lebih pada kita. Tak payahlah ustaz-ustaz yang ada nak belagak. Tak payahlah. Siapa sujud pada Allah dulu? Pakcik tu. Siapa baca Quran dulu? Pakcik tu. Siapa sahut azan? Pakcik tu. Sebab tu masa kami duduk di Hadramaut dulu, masa makan kan, adab makan nombor 1, orang yang paling berumur makan dulu, sentuh dulu. Kiri kanan ni ustaz ni? Ya ustaz. Ada tok guru ni? Ya ada tok guru. Tapi tok guru tu baru umur 40, 50. Yang ada kat kita ni umur 70. Dia dulu kena sentuh. Kalau tidak, tak ada adab kita. Kita boleh ajar, ya, kita boleh ajar anak-anak cucu kita. Contoh macam kita kata kita nak makan satu meja. Siapa ada kat situ? Nenek dia ada, atuk dia ada. Jangan siapa-siapa sentuh, termasuk ayah dan mak dia. Apatah lagi anak dia. Okey, atuk dulu, nenek dulu. Dah nenek dah. Boleh kita makan tak? Okey, silakan. Sampai tahap tu. Ni atuk baru baca doa, anak cucu dah habis pinggan dah. Ya. Ada berlaku, ya, kita kadang-kadang kita terlepas pandang. Yang ni menyebabkan kadang-kadang kita kekurangan nilai pada pandangan Allah dari sudut menghormati orang yang lebih berumur. Ya. Allah, ingat cerita Sayyidina Ali kan, sampai tahap Nabi rukuk lama tu. Nabi rukuk lama. Sahabat tanya lepas tu, kenapa? Rupanya Sayyidina Ali turun daripada masjid waktu subuh. Ya. Jalan, ada orang tua kat depan dia. Jadi, dia tak boleh nak potong. Sebab dia ingat Rasulullah ajar, jangan potong orang lama ni. Dia dah rupa-rupanya saya dengar ni, yang ni saya tak baca kitab yang saya dengar dalam kuliah-kuliah lah. Ya, kadang-kadang kita dengar kuliah untuk kita ajar atau kita bagi tahu, dia kata tunggulah berjalan belakang sampai ke masjid. Bila mana sampai ke masjid, rupa-rupanya pak cik tua tu bukan nak pergi masjid. Dia non muslim. Ya, dia pun pusinglah ke lain. Ya, pusing lain. Menyebabkan Nabi daripada rukuk tu tunggu siapa? Tunggu Sayyidina Ali. Ya, bila mana Sayyidina Ali angkat takbir apa tu, barulah dia itu. Dan dikatakan juga riwayatnya ialah Allah Ta'ala tahan pergerakan matahari itu supaya tidak terbit awal. Wallahu alam. Itu antara kisah-kisah yang disebut dalam kuliah-kuliah kita. Ya, saya pun tak sempat nak rujuk. Tapi walaupun bagaimanapun, menghormati orang tua ni ialah salah satu daripada sunnah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa orang tua itu? Keturunan kita tu. Dan keturunan orang-orang lain, ya, keturunan Quraisy, orang lama. Allah. Saya ada kisah tapi nak cerita pun tak apa, tak cerita pun tak apa. Pukul berapa dah kita, ya? Saya masa tu ada satu kisah, tapi masalahnya dia live ni payah nak cerita. Ya. Saya pernah sekali, masa tu saya baca satu kitab, masa tu duduk di Riau. Hari Jumaat. Saya dah cerita hari Jumaat. Saya duduk baca, ada satu kitab tu saya baca. Kitab Sayyidi Mulai Arabi Darqawi. Ya, saya baca, kalau duduk dalam kelas pun, kalau pensyarah tak ada, saya baca kitab tu lah, baca. Lepas tu satu kali tu saya baca, kemudian nak lepas Jumaat, nak tunggu masuk kelas pukul berapa saya tak ingat. Saya pun duduk, lepas Jumaat tu tidur sekejap, saya letak ni kitab ni atas ni.
Lepas tu zikir lah kan. Biasalah ni, biasa. Tu kadang-kadang payah juga kita, nak tidur pun zikir. Saja. Allah, 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 Allah. Saya pun terlelap. Kemudian saya pun mimpilah. Ni nak cerita duduk belakang orang. Mimpi-mimpi. Pakai jubah putih. Lepas tu ada seorang pakcik tu. Dia berlari anak gitulah. Tidaklah laju sangat. Dia pakcik. Saya duduk belakang dia. Ikut dia lah. Saya kata, lambatnya pakcik ni. Tapi teringat kisah tadi. Kisah yang kita duk cerita tadi. Tak apalah. Ikutlah. Sayyidina Ali pernah dengar. Ustaz-ustaz kita duk mengajar Sayyidina Ali, jangan potong orang lama. Ikut. Sampai satu bangunan tinggi. Tangga dia bukan tangga naik macam tu. Dia tangga naik macam menegak. Lah pakcik tu lambat pula naik tangga. Saya kata, tak apalah, biarlah pakcik tu dulu. Biar pakcik tu dulu. Saya duduk belakang dia. Dia pun dah lepas. Tapi pakcik tu tak kenal lah sebab dia duduk belakang. Lepas tu saya pun naik tangga. Naik tangga separuh tu, kepala saya baru parah ni. Orang pun cakap lah, Ya Rasulullah. Saya kata, patutlah pakcik tu datang bergegah juga. Walaupun dia nampak uzur, tapi dia bergegah juga. Patutlah rupanya pakcik tu nak pergi jumpa Rasulullah. Kemudian pada masa tu Rasulullah dah nak pergi. Saya pun cakap lah dalam hati saya. Saya kata, alah sebab pakcik ni lah aku lambat. Patutnya kalau tadi boleh dijumpa. Duduk sekejap, minta maaf saya cakap. Duduk sekejap, Rasulullah datang sekejap. Dia tengok sekejap sebab dia dah nak pergi. Kemudian dia pun pergi. Saya pun cakap, mungkin aku hormat kat pakcik ni kot. Kalau tidak, tak dapat jugalah. Maknanya tak dapat, mungkin Rasulullah dah pergi. Kalau kita sendiri pun potong pakcik tadi contohnya, kita potong dalam perjalanan kita panjak cepat-cepat, mungkin kita pun tak akan dapat. Mungkin berkat kita duduk belakang pakcik tu baru teringat dululah. Tu salah satulah. Allah. Ada lagi selepas daripada tu, tapi cakaplah cukuplah kita. Allah. Kemudian muka surat 81 insya-Allah. Masa okey lagi tak? Okey lagi. Al-hadisus sabi' wal 20. An Sayyidina Mu'az bin Jabal, daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal, ni salah seorang daripada kibarus sahabah, sahabat-sahabat utama. Qala, telah berkata, sa'altu, aku telah bertanya. Sa'altu ni daripada sa'ala, aku telah bertanya Rasulullah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabbu ila Allah. Apakah yang ditanya oleh Sayyidina Mu'az? Dia kata, ayu a'mal, amalan apakah? Ataupun apakah amalan? Sebab perkataan ayu, pertanyaan tu ada kat depan dalam bahasa Arab. Tapi bahasa Melayu diterjemah amalan dulu. Tak apa juga. Amalan apakah? Ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah. Dalam banyak-banyak amalan ni, amalan baik, amalan soleh. Maksud di sini adalah amalan soleh. Sebab amal tu ada amalan yang tidak soleh. Yang di sini adalah amalan soleh. Apakah yang dicintai, yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi mengatakan, antamuta walisanuka ratbun min zikrillah. Engkau mati dalam keadaan lisanmu basah kerana berzikir kepada Allah. Ini kehebatan zikir. Kita dah khatam satu buku zikir kan. Amalan yang paling afdal, bukan afdal, yang paling dicintai oleh Allah, ialah kita meninggal dunia saat lisan kita masih lagi basah menyebut zikir kepada Allah. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu kalau lisan kita. Kalau hati kita, Allah, 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 Allah. Gitulah. Sebab tu di saat kita sakit dan kita tahu sebenarnya Allah ni dia penyayang. Dia bagi tanda kepada kita. Kalau kita sakit, kita tahu sakit yang boleh sembuh dengan sakit yang kita rasa sendiri pun tak mungkin sembuh. Kalau kita dah sampai tahap itu, kita rasa, ya Allah, aku ni mungkin tak sembuh. Jangan pernah mulut kita dah cakap benda lain dah. Cukuplah. 70 tahun, 80 tahun Allah bagi kita bercakap kan. Ada rasa nak berhenti? Ada rasa nak berhenti bercakap? Ke macam biasa lagi? Masih banyak bercakap. Mana ada kita ada nak niat, saya ustaz umur 70, saya dah nak berhenti bercakap dengan orang. Ada? Tak ada lah kan? Tak ada. Tambah-tambah 70 baru dapat cucu, lagi seronok lah bercakap, lagi banyak. Nenek ni dulu taklah cakap banyak. Dapat cucu cakap banyak pula. Maknanya apa? Tak apalah, silakanlah. Tapi bila mana kita dah mula sakit, kita dah kurangkan sikit, kita tahu bahawa sakit kita tu pula, rasa-rasa kita boleh rasa.
Allah Ta'ala akan bagi rasa pada kita. Doalah pada Allah, ya Allah, Kau bagilah aku rasa supaya aku tahu bahawa inilah sakit terakhir aku sebelum aku bertemu denganmu. Maka ya Allah, tolong Kau isi masa aku, ya Allah, lisan aku, hati aku, ya Allah. Jangan bagi aku lalai, ya Allah. Doa tuan-tuan, minta. Ya, macam saya ni, saya tahulah ada harapan, tak ada harapan nak berjaya akhirat. Ya, kadang-kadang kita rasa, ya Allah, tapi minta jugalah dengan Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya, tolong aku. Kadang-kadang tak tahu nak buat macam mana kan. Tak baik-baik juga kita ni. Khusyuk, tak khusyuk lagi sekali ni. Tak tahulah nak umur berapa nak khusyuk. Nak betul-betul khusyuk daripada Allah Akbar sampailah Assalamualaikum kan. Khusyuk sungguh-sungguh. Ada hari-hari tertentu khusyuk, hari-hari tertentu tak khusyuk. Pagi solat subuh khusyuk, solat zuhur entah apa dah. Ya, sebab dah solat zuhur tu kenapa dia jadi tak khusyuk? Sebab dah banyak urusan kan pagi tu kan. Kadang-kadang bertengkar dengan apa? Dengan orang, kadang-kadang berdebat sikit, bermuzakarah sikit, akhir sekali duduk bawa-bawa dalam solat. Kadang-kadang dalam solat pun dalam solat. Betul. Dia datang tu. Tuan-tuan okey dah? Okey dah ya? Saya ni masalah lagi ni. Tolonglah doa pada saya. Kadang-kadang terbawa-bawa, duk tidur pun duk tidur. Datang lagi. Datang. Kadang-kadang tidur-tidur lah. Kan kita cakap kat kita. Nak tidur pun tak boleh. Duk fikir tu, fikir ni. Saya dulu sampai tahap saya cakap apa? Cukuplah ya. Saya cakap kat saya sendiri. Cukuplah ya. Tidur-tidur dulu ya. Okey, dia cakap. Kita pun tak faham apa benda. Subhanallah. Ni. Kemudian terbawa dalam solat. Akhir sekali, maafkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Kami lemah ya Allah. Ya, janganlah Kau berkira sangat dengan kami ya Allah. Cakaplah tuan-tuan. Ya Allah, kalau Kau azab kami hamba-Mu ya Allah. Kalau kamu memasukkan kami ke dalam syurga, Kau tahu kami lemah ya Allah. Kami tak mampu ya Allah. Satu saat dalam neraka pun tak mampu ya Allah. Janganlah Kau humban kami walaupun satu saat ya Allah. Merayulah puan-puan. Tapi jangan lupa nama saya. Kan kita jangan lupa sama-sama kita ni. Ya Allah, ampunkanlah ahli-ahli jemaah Raudatul Muslimah ya Allah. Ya, masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga-Mu ya Allah. Jangan ada di kalangan kami ni seorang ni ya Allah, ya, terkeluar daripada senarai. Ya, tolonglah ya Allah. Masukkanlah semua kami ni dalam syurga ya Allah. Dan zuriat-zuriat kami. Cakaplah pada Allah bangun tengah malam ya. Cakap pada Allah, saya bangun tengah malam. Saya cakap juga tuan-tuan dan puan-puan siapa sahaja. Ya, kita bangun. Cakaplah kalau boleh, ya Allah, seluruh umat Nabi Muhammad yang Muslim, yang mukmin ya Allah, apa pun dosa dia ya Allah, maafkanlah dia ya Allah. Apa pun kesalahan dia. Saya duduk perhatilah tuan-tuan sekalian. Saya daripada kecil duduk di pondok. Pergi mengaji sana, tak kira lah. Mengaji Mesir, mengaji Yaman, mengaji Riau. Habis mengaji ya. Sekarang pun duduk mengaji lagi. Tak baik-baik juga pun. Tak tahu nak buat macam mana. Betul. Bila mana kita baca orang-orang soleh zaman dulu kan, tak sampai kita. Habis tak baiklah. Orang kita ni kalau dah umur macam ni sepatutnya 1 juzuk 1 hari dah kita. Kalau boleh selawat pada Nabi 1000, istighfar 1000. La ilaha illallah 1000 tiap-tiap hari, pagi petang. Tak dapat juga. Habis apa lagi yang kita kata susah ya, memang susah. Ya. Makan cukup. tidur lagi cukup. Ya, bertambah lagi. Tadi pun nampak terlelap dah sikit-sikit. Kan? Subhanallah. Samalah saya pun. Sama saya. Kadang-kadang kan kita macam khutbah tu kan. Kadang-kadang kita tengok, kenapalah dia ni tidur. Kadang-kadang kita pun tidur. Ada satu kali saya tu, ya Allah, kenapalah aku rasa nak tidur lah ya Allah. Cakap ke Allah. Orang duk khutbah, kita rasa nak tidur. Minta 2 minit, ya Allah nak tidur. Cakap. Malu pada Allah. Khutbah, tuan-tuan tahu khutbah berapa minit? 7 minit. Ya, kalau ikut teks tu, kecuali kalau khatib tu baca beralun-alun. Beralun-alun. Khatib lama kan? Dia jadilah 15 minit. Kalau khatib yang muda-muda ni 7 minit aja. Dia punya teks tu 7 minit aja. 7 minit tu pun tak mampu bertahan. 2 kali tidur.
Tak malu pada Allah. Tak malu pada Allah. 2 rakaat solat subuh tu pun tak khusyuk. 2 rakaat 5 minit pun tak mampu bertahan hati kita untuk Allah. Akhir sekali kita minta syurga selama-lama. Aku minta dengan kamu 2 minit saja hati kamu kepada aku, kata Allah. Pun kamu tak mampu, tiba-tiba kamu minta syurga untuk selama-lama. Tak malu? Tapi tak apalah tuan-tuan. Kalau kita tak apalah, malu-malu je. Cakaplah pada Allah. Ya, aku tahu ya Allah, aku malu ya Allah. Aku cukup malu denganmu ya Allah. Tapi jangan humban aku dalam neraka ya Allah. Tolonglah ya Allah. Mengadulah puan-puan. Itu antara perkara yang kita belajar dengan guru-guru kita. Salah satunya, kenapa saya bincang macam tu? Sebab dia cerita pasal mati. Antamuta, engkau mati, walisanuka, lisanmu, lidahmu, ratbun, basah, min zikrillah, berzikir kepada Allah. Maka latihlah. Sekarang kena latih. Ya, sekarang kena latih. Jangan tunggu sakit. Ya, saya kata kalau dah sakit, tahu dah sakit tu sakit yang mungkin kita tahu kita tak akan sembuh. Masa tu janganlah kita berkira lagi nak sembang sana sembang sini. Cakaplah pada suami, cakaplah pada isteri. Ya, minta maaf banyak-banyak, saya nak kurangkan sikit. Ya, tapi kalau penting saya akan bercakap, tapi saya nak sebut Allah banyak-banyak sebab saya rasa saya dah tak ada masa dah. Cakaplah pada anak-anak awal-awal biar dia faham. Ni kita dah sakit nak mati, dia duduk sebincang pasal tanah. Kat mana ayah? Tanah. Tanah ayah tu. Kita tanah pun tak ada dah dalam pemikiran kita. You bagilah sama-sama adik-beradik baik-baik. Kan harta apa-apa pun bagilah baik-baik. Jangan bertengkar sudah. Ya, wasiat awal-awal masa kita boleh bercakap tu. Ayah nak buat persiapan untuk bertemu Allah. Salah satunya yang ni, lisan kita basah. Ya, dalam keadaan berzikir pada Allah hatta sehinggalah kita mati. Baik, keterangan muka surat 82. Sikit lagi masa, tak ada masa dah. Pukul 11 dah kan. Kita bacalah keterangan tu, ambil berkat. Berzikir merupakan amalan yang paling dicintai Allah. Lisanmu basah adalah suatu kinayah, satu perumpamaan yang membawa maksud memperbanyakkan sebutan sesuatu. Itu makna basah tu. Ya, lidah kita basah sebab bukan nak cakap lidah tu basah, nak cakapnya perumpamaan memperbanyakkan sebutan sesuatu. Dalam konteks hadis ini ialah memperbanyakkan zikrullah secara umum, seperti beristighfar, bertahlil, bertakbir, bertasbih, bertahmid, bahkan berselawat juga merupakan sebahagian daripada zikir. Yang ni kita dah belajar, dah khatam satu kitab tu, rujuk di situlah. Wallahu a'lam. Saya baru ni hari Jumaat baru ni kan. Kebetulan saya tak ada tazkirah Jumaat, sebab bagi laluan ada pihak Jabatan Agama di satu masjid. Jadi saya pun pergilah ke pulau, sembahyang Jumaat kat pulau tu. Lepas tu kata pekerja tu dia dah naik dah air sikit tu, dah masuk tu. Kemudian lepas Jumaat tu lah, memang betul-betul cepat. Pukul 2.30 hujan. Saya pun biasa tu. Kemudian angkat-angkatlah sikit-sikit yang barang-barang tu. Saya pun duduk sibuk kat dalam. Lepas tu pekerja pun pergi mari dia jatuh pula dah. Luka habis dia kat sini. Saya kata tak apalah, pergi basuh-basuh, pergi rehat. Saya duduk kat dalam sorang-sorang. Duduk sorang-sorang tu. Rupanya air naik sampai ke parah pinggang. Sekejap. Daripada pukul 3 tu, saya angkat ayam tu, angkat sikit-sikit yang tempat-tempat tu yang boleh. Cuma ada yang dalam satu reban tu memang dia 200 ekor lebih. Tu tunggu nak sembelih. Yang tu tenggelam, tak dapat yang tu. Yang lain yang kecil-kecil tu itu angkat. Rupanya saya dah angkat kat dalam tu, rumah kat luar tu dah tenggelam habis dah. Cepat nak cakap ceritanya, itu cepat. Cuma saya ingat kawasan tu saya seorang kena. Saya pun duduk kat surau pun dah naik air separuh yang bahagian rendah tu. Tinggal 2-3 inci nak naik kat atas bahagian tinggi tu. Saya pun solat maghrib seorang-seorang lah, sebab pekerja tu dah dia rehat, dia jatuh. Duduk seorang, saya pun nak tunggu pukul berapa ya, nak tengok keadaan, sebab nak rasa nak masuk lagi dalam reban tu. Nak masuk lagi, nak angkat mana-mana itu. Lepas tu saya pun rasa tak sedap. Saya tengok tayar highlight saya tu dah nak tenggelam. Saya kata tak apalah, keluarlah dulu. Tapi mati-mati ingat kawasan saya. Rupa-rupanya bila mana saya keluar tu, 2, 3, 4 kampung kat luar, kat sekitar tu dah tenggelam dah. Maknanya kalau saya tunggu dalam pukul 8 setengah tu, saya rasa saya pun duduk tenggelam situ. Itulah cerita ringkas. Nak ceritanya, tak tahu daripada mana. Cepat, subhanallah. Patutlah, betul dapat beritakan Seri Muda apa. Patutlah mereka tak langsung, tak dapat apa-apa. Tak dapat nak keluarkan barang sikit pun. Wallah alam air daripada mana.
Pukul 2.30 tu, pukul 3 lah, pukul 3 lah yang hujan lebat sikit tu, tak ada apa. Dalam Reban tu langsung tak ada. Kat luar ni lagilah tinggi sikit, langsung tak ada. Dalam masa 2 jam lah, paling-paling saya kata 2 jam lah. 2 jam tu dah parah pinggang. Pelik, memang pelik lah hari tu. Wallah lah itulah sedikitnya. Allah.